Kita masuk subtopik seterusnya. Okey, haba tindak balas iaitu haba pemendakan. Okey, sebelum tu kita ada 4 jenis haba tindak balas yang kita akan belajar, okey, dalam termokimia. Okey, jadi haba pemendakan, haba penyesaran, haba penetralan dan haba pembakaran. Okey. Jadi untuk semua keempat haba ini, okey, apa perkara-perkara yang akan disoal, yang biasa disoal? Okey, untuk keempat-empatnya sama saja. Soalannya hampir sama, iaitu definisi, persamaan kimia, persamaan ion, pemerhatian, pengiraan, persamaan termokimia, raja aras tenaga dan soalan-soalan lain yang berkaitan. Okey, haba pemendakan. Okey, pemendakan, kawan apa maksud pemendakan? Okey, jadi dia merujuk kepada garam tak larut. Jadi kita ingat balik kita punya tajuk garam. Okey, untuk menghasilkan garam tak larut, dia ialah tindak balas antara garam larut dan garam larut. Okey, maka terbentuklah garam tak larut. Okey, contohnya natrium karbonat bertindak balas dengan magnesium nitrat. Jadi natrium karbonat dan magnesium nitrat ini adalah garam larut. Okey, bila bertindak balas dia menghasilkan natrium nitrat dan magnesium karbonat. Jadi siapa yang tidak larut di situ? Magnesium karbonat. Okey, jadi kita fokuskan magnesium karbonat. Jadi untuk menulis persamaan ionnya, kita hanya fokuskan si magnesium karbonat. Jadi magnesium karbonat adalah hasil tindak balas antara ion karbonat dengan ion magnesium. Jadi kita pun tulis persamaan ionnya karbonat plus magnesium menghasilkan magnesium karbonat. Tetapi lebih bagus kita letak magnesium di depan, ion magnesium di depan dan ion karbonat di belakang. Next. Selepas kita tulis persamaan kimia, persamaan ion, biasanya dia minta definisi. Jadi definisi. Untuk yang merah itu, tulisan merah, itu semua adalah ayat yang sama untuk keempat-empat haba. Jadi haba pemendakan kita fokuskan kepada mendakan. Jadi perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan aqueous. Jadi dia fokuskan ion-ionnya. Semua definisi ini tidak ada satu pun ayat yang tertinggal, baru kamu dapat markah penuh. 1 markah. Jadi hafal betul-betul. Jadi kita teruskan. Ini adalah gambar rajahnya. Bila kita campurkan 2 larutan, kita kacau, dia akan menghasilkan mendakan. Macam tadi kita gunakan siapa? Larutan natrium karbonat. Yang kedua tadi magnesium nitrat. Jadi bila dia sudah dicampurkan, sebelum kita campurkan tu, kita kena ambil dulu suhu awal. Suhu awal natrium karbonat berapa, magnesium nitrat berapa, kita catatkan. Lepas sudah catatkan suhu awal kedua-dua larutan, barulah kita campurkan kedua-dua larutan. Dan pastikan kita tutup. Dan biasanya kita menggunakan cawan polistirena. Kenapa kita tutup dan gunakan cawan polistirena? Supaya dia punya haba itu kurang, mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Jangan tulis mengelakkan, kita mengurangkan, kita tidak boleh elakkan, dia tetap akan hilang. Jadi bila kamu tulis mengelakkan, dia akan jadi salah. Jadi apa hasilnya? Natrium nitrat dengan magnesium karbonat. Jadi nanti lepas kamu kacau-kacau tu, kamu akan nampak mendakan putih-putih. Mendakan putih di dasar cawan polistirena ni. Jadi tadi kita sukat suhu awalnya 28, yang magnesium nitrat pun 28. Lepas kita campur, kamu kena perhatikan nilai yang paling tinggi. Suhu tertinggi, bukan suhu air, suhu tertinggi. Lepas
kamu campur tu, pastikan mata kamu tidak bergerak daripada termometer. Kamu tengok yang mana paling tinggi. Nanti dia akan turun semula. Lepas beberapa ketika dia naik paling tinggi, lepas tu dia akan turun semula. Paling tinggi itulah yang kamu akan catat. Okey, jadi di sini nilai tertingginya, suhu tertingginya ialah 35 darjah Celsius. Okey. Jadi kita mulakan dengan soalan yang biasa dia tanya, pemerhatian. Jadi apa kita nampak? Tadi cikgu cakap kita akan bentuk mendakan putih kan, magnesium karbonat dia adalah mendakan berwarna putih. Okey. Jadi kita akan nampak mendakan putih di dasar cawan polistiren. Jadi apa kita tulis? Mendakan putih terbentuk, terhasil. Okey, jangan kamu tulis magnesium karbonat terhasil. Okey, itu salah. Kamu tidak tahu pun, tiada tulisan pun di situ. Kita kena tulis magnesium mendakan putih. Okey, terbentuk ataupun terhasil. Okey, apa lagi kita boleh tulis? Okey, kita nampak suhu awal kita 28. Okey, suhu akhir kita 35. Jadi, apa kita mau tulis? Okey, kita tulis suhu larutan meningkat ke bacaan termometer menaik. Jadi, siapa yang tulis suhu meningkat salah. Sebab kamu tidak nampak suhu tu. Yang kamu nampak, tanda di termometer tu, bacaan termometer tu bertambah, menaik. Jadi, kamu kena tulis bacaan termometer menaik, barulah dapat markah. Kamu tulis suhu dalam pemerhatian, tiada markah. Sebab pemerhatian namanya pun pemerhatian apa yang kamu nampak. Kamu nampak bacaan termometer. Kamu tak nampak suhu tu. Itu pemerhatian. Next. Kita rumus. Rumus dalam termokimia ada beberapa rumus. Tak banyak, sikit yang perlu kamu hafal. Yang pertama ialah QMC theta. Q tu merujuk kepada haba yang terbebas. Sama dengan MC theta. M sebenarnya merujuk kepada jisim, mass. Tapi untuk topik ni kita ambil nilai yang ada tulisan cm3. Mana-mana yang ada tulisan cm3 itulah dia punya M-nya. Kalau ada dua nilai cm3, tambahkan kedua-duanya, masukkan dalam nilai M tu. Kalau ada satu sajalah. Kalau ada dua, ambil dua-dua. C ini dia akan bagi. 4.2. Nilai ini dia akan bagi dalam soalan. Kalau tidak bagi pun kamu ingat saudara. 4.2. Dia punya C tidak akan berubah. Theta ni apa? Perubahan suhu. Suhu tertinggi tadi tolak suhu awal. Suhu tertinggi tolak suhu awal. Lepas tu yang kedua adalah pengiraan mol. Ini kamu sudah hafal. Sama ada kita akan gunakan MV per 1000 ataupun jisim per jisim molar. Untuk MV per 1000 kita gunakan untuk haba pemendakan, penyesaran dan peneutralan. Manakala untuk J per JM kita gunakan untuk haba pembakaran. Lepas itu kita fokuslah untuk N. Ini pun cari N. Jadi ada dua formula. Tengok apa yang kita dapat, apa yang kita dibagi. Lepas tu yang ketiga adalah kuina harta ataupun Q. N, Q adalah tadi yang sudah kita kira, N pun sudah kita kira, dan kita akan fokus delta H di sini. Sama ada dia haba pemendakan, haba penyesaran, ataupun haba peneutralan atau haba pembakaran.